Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abid bin Jamri, nombor matrik 065507. Jadi hari ini saya akan menerangkan kertas kerja yang bertajuk Nafkah Isteri Berkerjaya. Jadi saya akan menerangkan pendahuluan dan latar belakang kertas kerja kami, insya-Allah. Okey, jadi kita akan teruskan kepada pendahuluan. Perkahwinan merupakan satu ikatan murni antara lelaki dan perempuan yang dimeterai melalui ijab dan qabul. Setelah lafaz qabul dilafazkan, secara automatik bermulalah tanggungjawab seorang suami terhadap isterinya dan tanggungjawab seorang isteri terhadap suaminya. Jadi antara tanggungjawab terhadap isteri ialah antara tanggungjawab suami ke atas isteri ialah memberi nafkah. Jadi pemberian nafkah kepada isteri merupakan salah satu tanggungjawab bagi seorang suami terhadap isterinya. Manakala mematuhi segala arahan suami selagi tidak bertentangan dengan syarak adalah salah satu tanggungjawab isteri terhadap suaminya. Tanggungjawab ini boleh dianggap sebagai proses saling memberi antara satu sama lain, yakni antara suami dan isteri. Pemberian nafkah seorang suami terhadap isteri yang dimaksudkan adalah nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah merupakan tanggungjawab seorang suami terhadap isterinya yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kira sama ada isterinya mempunyai kerjaya yang berpendapatan tinggi maupun berpendapatan rendah. Maksudnya dekat sini suami tu wajib memberi nafkah sama ada isteri itu mempunyai pendapatan tetap, sama ada isteri itu orang kaya ataupun orang miskin. Para suami wajib memberi nafkah terhadap isterinya. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan isu pembahagian nafkah isteri yang berkerjaya. Jadi seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isteri tanpa mengira banyak ataupun sedikit, walaupun isterinya itu sudah pun bekerja. Hal ini kerana tugas seorang suami adalah bertanggungjawab terhadap keperluan isteri dan anak-anaknya berdasarkan kemampuannya. Jika dia mampu, dia wajib bagi nafkah kepada isteri dan anak-anak, tapi jika dia tidak mampu, cukup sekadar keperluan saja. Dan kewajipan suami untuk memberi nafkah terlepas sekiranya isterinya itu redha dan mengizinkan untuk tidak diberi nafkah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran bin Kamal Zaman, nombor matrik 067466. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan kawan saya yang berkaitan dengan isu-isu suami mengabaikan nafkah isteri bekerja. Terdapat 3 isu yang akan dibincangkan. Yang pertama ialah wanita bekerja berdasarkan sejarah awal Islam. Untuk isu ini terdapat 6 bidang berkaitan dengan wanita berkerjaya. Yang pertama adalah bidang dakwah, yang mana seperti kita tahu bahawa Khadijah binti Khalid, iaitu isteri Rasulullah, membelanjakan harta bendanya untuk mempertahankan Rasulullah dan dakwahnya. Yang kedua ialah bidang jihad dan peperangan, yang mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu pernah meminta izin kepada Rasulullah untuk berjihad bersama. Okey, yang seterusnya ialah kita pergi kepada isi yang kedua, iaitu persepsi Islam terhadap wanita bekerja. Dalam surah An-Nisa ayat keempat, ayat ke-34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Maksudnya kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Jelaslah daripada ayat ini menunjukkan bahawa tugas suami adalah memimpin dan mencari nafkah terhadap isinya. Oleh itu seseorang suami tidak boleh lari dari tanggungjawab ini walaupun seorang isteri tersebut bekerja. Wanita tidak wajib keluar untuk bekerja kerana Allah telah mewajibkan lelaki atau suami untuk keluar untuk mencari nafkah. Namun demikian, wanita tersebut dibenarkan untuk bekerja disebabkan atas keperluan yang mendesak seperti kematian suami atau keuzuran suami untuk mencari nafkah. Islam telah memberikan beberapa syarat yang mengharuskan bahawa wanita tersebut boleh bekerja. Di antara syaratnya ialah kerjaya tersebut mestilah dibenarkan oleh syarak. Dengan erti kata lain, kerjaya tersebut
tidak haram ataupun mendorong ke arah melakukan perkara yang haram. Yang kedua ialah wanita yang bekerja mestilah beriltizam untuk menjaga etika wanita muslim ketika ia keluar dari rumahnya, sama ada dari aspek pakaian, berjalan dan sebagainya. Yang ketiga ialah jika wanita itu berkahwin, hendaklah ia mendapat keizinan daripada suami. Yang keempat ialah kerjaya tersebut mestilah tidak mengorbankan kewajipan-kewajipan lain yang tidak harus diabaikan. Dan yang terakhir ialah kerjaya yang dicuburi oleh wanita juga mestilah dapat membantu mereka melaksanakan tugasnya terhadap rumah tangga dan tidak menghilang sifat kewanitaannya. Sampai di sini saja. Saya sambung kepada rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Amirul Abrar bin Hasbullah, nombor matrik 065452. InsyaAllah saya akan menyambungkan perbincangan ataupun pembentangan mengenai nafkah isteri berkejaya, khususnya dari sudut hukum, hukum nafkah terhadap suami kepada isteri. Isterinya yang bagaimana? Isterinya yang bekerja. Kalau ikutkan, kalau nak ikut hukum logik akal kita, isteri yang berkejaya ni dia dah ada income sendiri, dia dah ada sumber pendapatan sendiri. Jadi nafkah suami kepada dia ini adakah jadi tak wajib ataupun jadi harus saja ataupun tetap wajib? Kita akan lihat. Baik, yang pertama kita melihat para fuqaha bersetuju bahawa nafkah wajib diberi jika ada penyerahan diri isteri secara sempurna terhadap suami. Para fuqaha bersetuju bahawa nafkah ni kepada isteri yang berkejaya tetap wajib selagi isteri itu menyerahkan diri ataupun isteri itu dia seorang yang tidak nusyus, isteri yang salihah, isteri yang mengikut peraturan suami selagi mana ia tidak melanggar hukum syarak. Yang kedua, seseorang isteri yang menyerahkan dirinya kepada suami pada waktu malam saja tetapi sibuk dengan kepentingan diri pada waktu siang, maka suami tidak wajib mengeluarkan nafkah ke atas dirinya. Di sini barulah berlakunya ketidakwajiban ataupun suami tidak wajib mengeluarkan nafkah kepada isterinya yang berkejaya, yang mana bila isterinya bekerja itu menyebabkan pada waktu malam sahaja isterinya dapat bersama suami dan waktu siang isterinya tidak dapat bersama suami. Baik, nafkah ini wajib diberi jika isteri bekerja atas keizinan suami. Isteri yang bekerja yang tidak ada keizinan suami, yang suami dia tak bagi bekerja tapi dia tetap bekerja, maka nafkah kepada dia ni tidak wajib. Sebab apa? Sebab dia ni telah berlaku nusyuz, dia ni menderhakai suami dia. Yang mana isteri yang menderhakai, maka suami boleh tidak bagi nafkah kepadanya. Jadi nafkah ni wajib diberikan kepada isteri yang bekerja dengan keizinan suami. Suami mengizinkan dia bekerja. Baik, seterusnya Islam menetapkan bahawa suami yang lebih sedikit harta daripada pihak isteri masih bertanggungjawab menyara keluarga sekadar kemampuannya. Bila kita berlaku begini, suami bekerja, isteri bekerja, tapi suami ni bekerja gajinya lebih kecil daripada isteri, maka suami tetap wajib bagi nafkah kepada isterinya dengan kadar kemampuannya. Kita boleh kata isteri kerja gaji besar, jadi kita ni tak apalah, awak gaji besar lagi, so tak apalah. Tak boleh, tetap wajib bagi dengan kadar kemampuan kita. Dan akhir sekali, lelaki yang berterusan yang mengambil harta ataupun wang isteri ini akan menimbulkan rasa tidak puas hati dan tekanan perasaan kepada isteri. Maka berlakulah konflik dalam pasangan, dalam keluarga. Apabila berlakunya suami ini tidak bagi nafkah, bahkan suami ini pula yang ambil duit isteri, maka berlakulah di situ pergaduhan, penceraian dan pelbagai masalah lah yang akan timbul dalam hubungan itu. Jadi itu dari sudut hukum nafkah isteri berkejaya daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Aizat Azizi bin Muhammad Izwan, nombor matrik 066960. Jadi saya akan menerangkan tentang cadangan bagi nafkah wanita yang bekerja. Cadangan pertama, kerajaan juga boleh menubuhkan pertubuhan bukan kerajaan, yakni NGO, yang diharapkan dapat memberi peranan secara proaktif dalam menyebar maklumat berhubung isu rumah tangga kepada wanita,
terutama soal kaitan perundangan. Jadi NGO ni, kerajaan menubuhkan NGO yang khas untuk membantu wanita-wanita yang bekerja, wanita-wanita bekerja yang terabai dari segi nafkah. Dia boleh membantu wanita-wanita tersebut. Jadi cadangan yang kedua, kerajaan juga wajar memberi peringatan kepada lelaki yang bergelar suami melalui platform seperti radio ataupun televisyen. Kerajaan boleh memberi siaran melalui platform ataupun radio seperti rancangan Forum Hal Ehwal Islam, Tanyalah Ustaz dan sebagainya yang membincangkan tentang pengurusan kekeluargaan menurut syariah Islam. Dengan ini, suami-suami di Malaysia jelas diorang faham tentang pentingnya pemberian nafkah kepada isteri. Dengan ini, suami-suami lebih faham akan tanggungjawab diorang walaupun isteri diorang bekerja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Muhammad Adli bin Raja Sulaiman. Jadi seterusnya, cadangan yang berikut adalah apabila suami tidak memberikan nafkah kepada isteri. Okey. Apabila suami tidak memberikan nafkah kepada isteri, jadi isteri perlulah mengajak suami untuk berbincang tentang pembahagian nafkah ini. Yang ini bermakna isteri perlu memulakan perbualan dengan suami untuk membincangkan tentang isu-isu ini deh. Jadi dalam perbincangan ini, isteri perlu menyampaikan keperluan dan kesukaran yang dihadapi akibat kurangnya sokongan kewangan dari suami. Jadi, isteri harus meluahkan dengan jujur dan mengungkapkan perasaan dan keperluannya kepada suami. Jadi, isteri ni perlu bagi tahu kepada suami bagaimana dia perlu bagi tahu suami ni untuk apa? Untuk mendapatkan tentang perasaan dia, untuk mendapatkan keperluan barang-barang dalam rumah tu yang mana sebelum ni suaminya tidak memberi dia. Jadi dalam perbincangan ini, isteri juga boleh menyampaikan harapan untuk memperoleh nafkah yang adil. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kesedaran suami tentang tanggungjawabnya sebagai suami dan kepentingan memberikan nafkah yang wajar kepada isteri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kesimpulan daripada tajuk wanita ataupun nafkah isteri berkerjaya ini adalah, kita kena tahu bahawa walaupun situasi yang mana isteri ataupun wanita itu bekerja, tetapi tanggungjawab suami terhadapnya ataupun pemberian nafkah terhadap isteri yang bekerja itu tetap perlu diberikan ataupun tetap tanggungjawab si suami itu. Dan di antara perkara yang perlu diambil berat adalah suami isteri perlu adanya toleransi ataupun tolak ansur, faham memahami antara satu sama lain supaya dapat melahirkan keluarga yang sakinah, muwaddah dan warahmah. Kefahaman berkaitan dengan kedudukan wanita bekerja ini menurut Islam perlu difahami sebaik-baiknya agar mereka saling bantu-membantu untuk mengukuhkan demi kemaslahatan diri, keluarga, agama, bangsa dan negara. Kita perlu mengambil perkara ini secara serius ataupun secara tidak boleh kita menganggap bahawa wanita ataupun isteri bekerja ini, mereka ini boleh menyara ataupun boleh menguruskan dengan sendirinya. Bahkan kita sebagai suami tetap wajib, tetap kita kena membantu, dan isteri pun juga membantu sebenarnya adanya tolak ansur dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Itu saja kesimpulan dan rumusan yang saya dapat beri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.